Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته. تمييز الفرائض والسنن. تمييز pembezaan. Maksud kita kena membezakan al-fara'idhi, kefarduan-kefarduan, was-sunani dan sunat-sunat. Jadi salah satu ilmu yang penting di dalam ibadat ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sekiranya kita berdiri di dalam semayang, kita mesti mempunyai niat. Berdiri ini fardu ke ataupun sunat. Dan sekiranya kita bersedekah, kita mesti berniat. Ini sedekah ni zakat ke ataupun tabarruk ataupun sumbangan semata-mata. Jadi begitu juga apabila kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Maknanya kita nak i'tiqadkan istighfar tersebut wajib ataupun sunat. Jadi ulama tasawuf mengatakan istighfar setiap hari kurang-kurangnya 100 ataupun 70 kali ialah satu kewajipan. Begitu juga berzikir, membersihkan hati ialah salah satu kewajipan ke atas umat Islam. Berzikir dengan hati. Adapun berzikir dengan lidah baru diistilahkan sebagai sunat. Jadi sekarang kita nak masuk di dalam perbuatan semayang. Mana Imam Ghazali nak bezakan semua perkara yang dia dah bincang sebelum ni, amalan zahir, yang manakah yang fardu, yang manakah yang sunat. Jumlah tu keseluruhan. Ma perkara. Zakarnahu yang kami nyatakannya. Yashtamilu merangkumi. Ala ke atas. Faraidah kefarduan-kefarduan. Wa sunanin dan sunat-sunat. Wa adabin dan adab-adab. Wa hayat dan rupa bentuk. Mimma, iaitu perkara. Yang bagi sepatutnya. Limuridi, bagi orang yang inginkan. Tariqi, tariqat. Ataupun jalan. Al-akhirati, akhirat. An yura'iya, memelihara. Jami'aha, seluruhnya. Ini perbezaan apabila kita mempelajari solat daripada sudut tasawuf. Maknanya dibincangkan perkara ni sunat, hayat, perkara ni adab, sunnah, fardu dan sebagainya. Tapi dipelajari ke semua tu bukan untuk ditinggalkan. Tapi untuk diamalkan jami'ah seluruhnya. Nanti insyaAllah di akhir, Imam Ghazali akan bincangkan apakah kepentingan sunat-sunat tadi. Jadi sekarang ni nak bincangkan fardu dulu. Fardu dan kefarduan min jumlatiha, daripada keseluruhan yang telah dinyatakan. Isnata asyrata 11. Khoslatan perkara. An-niyatu niat. Wa takbiru takbiratul ihram. Wal qiyamu berdiri. Wal fatihatu membaca fatihah. Walin hina'u, tundukkan badan.
fir ruku' pada ketika rukuk. Ila antanala sehinggalah mencapai rahatahu dua tapak tangannya. Rukbataihi dua lututnya. Ma'at tuma'ninah berserta dengan berhenti sebentar. Ini semua rukun lah kita baca lah. Wal i'tidalu dan i'tidal. Anhu i'tidal maksud tegak. Anhu daripada rukuk. Qa'iman berdiri. Was sujudu dan sujud. Ma'at tuma'ninah berserta dengan tuma'ninah. Wala yajibu tidak wajib. Wad'ul yadaini meletakkan kedua-dua tangan. Wal i'tidalu bangun. Anhu daripadanya sujud. Qa'idan duduk. Wal julusu dan duduk. Litasyahud untuk tasyahud. Al-akhiri akhir. Duduk tu sendiri. Ialah salah satu fardu. Wat tasyahudu dan bacaan tasyahud. Al-akhiru akhir. Jadi semasa sujud tu Imam Ghazali kata wala yajibu wad'ul yadaini. Mana masa kita sujud tadi meletakkan dua tangan ni ke atas tanah tadi tu. Itu dia kata tidak wajib. Ini salah satu pendapat di dalam mazhab. Pendapat yang muktamad yang kita pakai sekarang wajib meletakkan dua tangan. Maksudnya kena sujud di atas 7 anggota. Dan ini pendapat yang ditarjihkan oleh Imam Ghazali di zamannya. Wassalatu dan berselawat ala nabi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua fardu. Wassalamul awal, salam yang pertama. Fa'amma adapun niyatul khuruj, niat keluar daripada semayang. Fala tajibu, tidak wajib. Wama perkara ada selain hadza ini falaisa tidaklah biwajibin wajib bal bahkan hiya ianya sunanun sunat-sunat wahaiat dan rupa-rupa bentuk fiha di dalam solat sunat wa fil faraidhi dan di dalam solat fardu. Jadi sekarang kita masuk kepada perbuatan sunat. Wa amma adapun as-sunanu sunat-sunat. Fa maka minal af'ali daripada perbuatan arba'atun 4 perkara. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan. Fi takbiratil ihram. Pada takbiratul ihram. Wa indal hawiyyi dan ketika turun ila ruku'i kepada rukuk. Wa indal irtifa'i dan ketika bangun ila qiyam kepada berdiri. Wal jalsatu dan duduk litasyahudil awwali untuk tasyahud awal. Mana kita maklum tasyahud awal dia ialah salah satu perkara sunat yang diistilahkan sebagai sunat ab'ad. Nanti insyaAllah dia bincang kemudian lah. Cuma dia bagi tahu benda tu sunat dia dulu.
Fa'amma adapun ma perkara zakarnahu yang kami nyatakannya min kaifiyati daripada kaifiat nashri meluruskan al-asabi'i jari-jari. Maksudnya kan dia bincang masa nak takbir dulu dia kata jari ni jangan dirapatkan. Renggangkan sikit dan bengkokkan macam ni. Masa takbir tadi. Jangan lentikkan macam ni. Biar dia bulat macam ni, dia berlengkung sikit hala kaki bulat. Dia kata nashr tadi tu. Maksudnya kita membukakan jari tu. Ini semua ni ialah perkara-perkara hayat dia kata. Wahaddi raf'iha. Dan tahap raf'iha mengangkat jari-jari tersebut. Maksudnya jari ni kita nak, jari ibu jari ni sama dengan telinga bawah, cuping telinga. Yang jari atas ni sama dengan telinga atas. Dia bagi tahu jarak tadi tu. Cara membukakan jari dan jarak nak angkat tadi tu. Fahiyya maka ianya. Hayatun rupa bentuk. Tabi'atun maksud dipanggil sunat hayat. Tabi'atun yang mengikut. Lihadhihis sunnah. Bagi sunnah ini. Maksudnya maksud dibezakan. Semata-mata angkat tangan ialah sunat. Tapi di perincian dari tu. Nak angkat macam mana. Tangan di mana. Buka macam mana. Perincian tu dipanggil hayat. Wat tawarruku dan duduk tawarruk. Ni duduk tayak akhir itulah yang punggung di atas lantai. Wal iftirash dan duduk iftirash. Yang ni punggung di atas kaki kiri. Okay, jadi cara duduk tawarruk, cara duduk iftirash itu pun dipanggil hayatun, rupa bentuk. Maksudnya kita beza betul-betul Imam Ghazali. Sekarang ni dia bezakan. Ini dia kata sunat. Ini dia kata hayat. Kalau kita baca buku fiqh biasa, semua kita kata sunat. Cuma kita bagi dua je lah. Hayat dengan abad. Tabi'atun yang mengikut. Lil jalsah kepada duduk itu sendiri. Okay, itu dipanggil hayat pada ketika duduk. Ialah kita buat tawarruk ataupun iftirash. Ada pun masa berdiri tengah sembahyang baca Fatihah tu. Dia ada satu lagi hayat ni ialah al-itraq. Menundukkan sedikit kepala. Tu dia panggil itraq. Masa kita berdiri tu jangan kepala dongak ke atas. Tundukkan sikit ke bawah. Sikit je. Wa tarkul iltifat. Meninggalkan berpaling. Meninggalkan pandang ke kiri, pandang ke kanan. Itu diistilahkan sebagai hayatun, rupa bentuk. Lil qiyam, bagi berdiri. Wa tahsini, dan bagi mengelokkan. Suratihi, rupa bentuk berdiri tadi. Wa jalsatul istirahati, adapun duduk istirahat. Maksudnya pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, masa kita nak bangun daripada sujud berdiri tu. Rakaat pertama dengan rakaat ketiga, kita bangun daripada sujud kedua, kita disunatkan duduk sekejap. Istirahah baru berdiri. Jadi jalsah istirahah ni, lam na'uddaha. Kami tidak membilangnya. Min daripada usuli asas as-sunnati, perkara sunat, fil af'al, di dalam perbuatan. Li'annaha, kerana ianya katahsin, seperti mencantikkan. Lihayati, bagi bentuk. Al-irtifa'i, bangun. Minas sujudi ilal qiyam, daripada sujud kepada berdiri. Jadi dia bukan sunnah sunnah yang asal, yang dibuat secara khusus kerana niat tertentu. Dia ialah pembantu untuk bangun tadi ke atas.
Li'annaha kerana ianya laisat tidak. Maqsudatan dituntut. Fi nafsiha pada dirinya sendiri. Dia sebagai pembantu untuk seseorang tadi, duduk sekejap, ambil nafas untuk naik semula. Untuk mengelakkan darah tak terkejut. Walizalika oleh sebab itu. Lam tufrad tidak dia dikhususkan. Bizikrin dengan satu sebutan. Jadi jalsah istirahah kita tak anggap dia sebagai sunat mustaqillah. Tetapi dia ialah hay'atun. Ataupun dipanggil tahsin kepada hay'ah. Wa ammas sunanu adapun sunat-sunat. Minal azkar daripada zikir-zikir. Fadu'a'ul istiftah ila doa pembukaan. Thumma kemudian at-ta'awudhu membaca a'udzubillah. Thumma kemudian qauluhu perkataan seseorang. Orang semayang. Amin. Fa'innahu sesungguhnya menyebut amin. Sunnatun ialah sunat mu'akkadatun yang amat dituntut. Okay, jadi dalam ni kita ada perincian. Maksudnya Imam Ghazali kata, ada sunat mu'akkad. Ada hay'atun. Jadi salah satu sunat mu'akkad yang amat dituntut ialah amin. Thumma kemudian, qira'atus surati membaca surah. Thumma kemudian, takbiratu melafazkan takbir. Al-intiqalat perpindahan rukun. Maksud setiap kali pergerakan tu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thumma zikru kemudian berzikir. Tasbih lah. Fir ruku'i pada ketika rukuk. Was sujudi dan pada ketika sujud. Wal i'tidal pada ketika i'tidal anhuma. I'tidal ni maknanya bangun. Anhuma daripada kedua-duanya. Dan begitu juga zikir tasyahudil awal. Di dalam tasyahud awal. Maksud Imam Ghazali istilahkan zikir. Umumnya tasbih ke, tahmid ke, tasyahud ke, selawat ke. Semua tu secara umumnya ialah az-zikru berzikir. Ini semua ialah perkara-perkara sunat. Wassalatu fihi. Dan berselawat di dalam tasyahud awal. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian ad-du'a'u berdoa fi akhir tasyahudil akhir pada tasyahud pada penghujung tasyahud akhir. Thumma kemudian at-taslimatus saniyah mengucap salam yang kedua. Okey, jadi sekarang ni dia dah sebutkan segala sunat-sunat daripada perbuatan. Dia kata 4. Dan sunat-sunat daripada zikir. Daripada bacaan. Jadi sebagai kesimpulan Imam Ghazali kata, wa hadhihi semua perkara ini wa in sekalipun jama'naha kami himpunkannya. Mula daripada sunat af'al dengan sunat azkar tadi tu. Sekalipun kesemuanya terhimpun di bawah ismis sunnah, nama sunnah. Ini yang penting ni, falaha darajatun, baginya. Darajatun peringkat-peringkat. Mutafawitatun yang berbeza-beza. Iz kerana tujuh baru disempurnakan ataupun dibaiki arba'atun 4 minha daripada semua sunat-sunat tersebut bisujudi dengan sujud as-sahwi lupa. Jadi yang sunat-sunat tadi tu yang sekiranya tertinggal ditampal dan disempurnakan dengan sujud sahwi, maka itulah sunat yang paling tinggi sekali kedudukannya. Jadi dia bagi tahu 4. Dia akan sebut 4 je lah dekat belakang ni. Wa amma adapun
minal af'al, daripada perbuatan, fawahidatun, maka satu. Daripada 4 tadi tu, daripada perbuatan ada satu. Apa dia? Wahya, iaitu al-jalsatu, duduk, al-ula, pada yang pertama, litasyahudil awal, bagi tasyahud awal. Duduk tu sendiri diistilahkan sebagai sunat yang sekiranya ditinggalkan perlu sujud sahwi. Fa'innaha, maka sesungguhnya, duduk tadi tu, duduk yang pertama tadi, mu'athiratun, memberi kesan, fi tartib, pada susunan, fi tartib, pada susunan, nazmi, bentuk, as-salati, semayang, fi, pada, a'yuni, mata, an-nazirin, orang yang memandang, hatta, sehingga, yu'rafa, diketahui, biha, dengan duduk pertama tersebut, annaha, sesungguhnya solat tadi, ruba'iyatun, 4 rakaat, amla, ataupun tidak. Bikhilafi, berbeza, raf'il yadaini, mengangkat 2 tangan, fa'innahu, sesungguhnya mengangkat tangan, la yu'athiru, tidak memberi kesan, fi taghyiri, pada mengubah, an-nazmi, bentuk semayang. Fa'ubira, maka diterangkan, an zalika, terhadap sunat tersebut, bil ba'di, dengan sebahagian, waqila, dan dikatakan, al-ab'ad, sunat ab'ad, tujbaru, disempurnakan ataupun dibaiki, bis sujudi, dengan sujud sahwi. Maknanya di sini Imam Ghazali nak menerangkan kepada kita mengapakah sekiranya kita meninggalkan duduk tasyahud awal, maka kita perlu sujud sahwi. Jadi dia bagi jawapan, dia kata duduk tasyahud awal amat penting di dalam sembahyang. Maksudnya kewujudan tasyahud awal ialah perkara yang membezakan solat 4 rakaat dengan solat-solat yang lain. Maksudnya dengan sebab ada duduk tasyahud awal, kita tahu, oh, 2 rakaat dah habis, 2 rakaat akan datang. Tapi kalau terus saja, bangun, jadi kita pun tak nampak beza. Ni semayang 4 rakaat ke? Semayang 2 rakaat ke? Semayang 3 rakaat ke? Tak tahu. Jadi suatu Imam Ghazali kata, dia duduk tasyahud awal, dia mengubah bentuk semayang. Maksudnya dia sunat. Tetapi kekuatan sunatnya, dia mendatangkan satu perbuatan baru di dalam semayang. Dia mengubah bentuk semayang tadi. Itu dipanggil mu'assiratun. Maksudnya sepatutnya daripada sujud tu kita boleh naik. Tapi sekarang daripada sujud dia tak boleh naik. Kita kena duduk pula. Jadi rukun yang selepas tadi tu ditangguhkan kerana perkara sunat ni. Jadi menunjukkan sunat ni amat penting. Kan? Sunat ni amat penting. Jadi disebabkan dia amat penting, sekiranya kita tinggalkan, maka disempurnakan ataupun dibaiki dengan sujud sahwi. Dia kata berbeza dengan angkat tangan. Kita angkat tangan ataupun kita tak angkat tangan, kita tetap berdiri.
Rukun berdiri itu tak berubah pun, tak terganggu pun. Ataupun kita nak rukuk, ataupun kita nak bangun, rukun tidak berubah. Jadi tak dihukumkan mengangkat tangan sebagai sunat abad. Wa ammal azkaru, adapun segala zikir-zikir yang dibincang tadi itu. Istiftah, ta'awuz, amin, baca surah, takbir. Fakulluha, maka semuanya. La taqtadi, tidak menuntut. Sujud sahwi, sujud sahwi. Illa thalathatan, melainkan 3 perkara. Al-qunutu, kunut. Wa tashahhud al-awwal. Ini kita maklumlah kunut menuntut sujud sahwi. Tasyahud awal ialah bacaan semasa duduk tadi. Wassalatu, dan berselawat ala Nabi, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud awal. Bi khilafi, berbeza dengan takbirati, segala takbir-takbir al-intiqalat, perpindahan rukun. Wa azkarir ruku', dan zikir-zikir ruku'. Was sujudi, dan sujud. Wal i'tidal, dan bangkit. I'tidal anhuma, daripada keduanya. Lianna, kerana. Kisah Imam Ghazali nak bagi tahu kenapa kunut sekiranya tertinggal kena sujud sahwi. Tapi tasbih ketika rukuk, tasbih ketika sujud, sekiranya tinggal tak perlu pula sujud sahwi. Ini jawapan dia. Li'anna ruku'a, kerana rukuk, was sujuda, dan sujud, fi suratihima, pada rupa kedua-duanya. Maknanya rupa rukuk dan rupa sujud tu mukhalifani lil adati, berbeza dengan adat manusia. Maknanya manusia kalau tidak kerana semayang, dia takkan buat perbuatan rukuk tadi tu sendiri-sendiri. Begitu juga kalau bukan kerana semayang, dia takkan tiba-tiba sujud. Jadi disebabkan rupa tadi tu bukan pergerakan adat manusia, maka semata-mata pergerakan tu dah memperlihatkan kepada ibadat kepada Allah. Wa yahsulu, maka terhasillah bihima, dengan semata-mata rupa tadi tu. Rupa sujud dan rupa rukuk tadi, makna al-ibadati, makna perhambaan. Ma'as sukut, sekalipun diam. Anil azkar, daripada segala zikir-zikir. Boleh tak? Jadi disebabkan perbuatan tu bukan adat manusia. Jadi apabila kita rukuk, orang tanya, kenapa rukuk ni? Ibadat lah. Jadi apabila rukuk dah semata-mata rukuk ibadat, kalau dia tak baca apa pun tak apa. Sebab rukuk tu sendiri ialah ibadat. Sujud tu sendiri ialah ibadat. Sebab tu dia kata, sekalipun dia diam anil azkar, daripada segala zikir-zikir, wa an takbiratil intiqalat, dan daripada segala takbir-takbir perpindahan. Fa'adamu, maka ketiadaan. Tilkal azkar, demikian zikir-zikir. La tughayyiru, tidak mengubah. Surata, bentuk. Al-ibadati, ibadat tersebut. Wa amma, adapun. Al-jalsatu, duduk. Littasyahudil awal, bagi tasyahud awal. Fafi'lun mu'tad, ialah perbuatan kebiasaan. Maknanya semata-mata duduk itu biasa. Orang nak makan pun duduk, bersembang pun duduk. Jadi macam mana nak membezakan jadi macam mana nak jadikan duduk ni kuat sebagai ibadat? Jadi dia kata wa mazidat, tidak ditambah duduk tersebut illa litasyahud,
melainkan untuk membaca tasyahud. Ni duduk yang pertama tadi. Jadi fatarkuha, sekiranya meninggalkan duduk yang pertama tadi, zahirut ta'sir, amat besar kesannya. Jadi apabila kesannya amat besar dalam mengubah rupa semayang, jadi orang tak tahu, dua rakaat tak ada beza. Maka duduk tasyahud awal sekiranya ditinggalkan, maka dituntut sujud sahwi. Sebab duduk tu sendiri ada tujuan tertentu. Apabila ditinggalkan, dituntut sujud sahwi. Wa amma adapun doa istiftah, was suratu dan membaca surah. Ini bacaan-bacaan semasa kita dah berdiri tadi. Masa kita berdiri, kita dah ada rukun namanya Fatihah. Jadi kalau tertinggal surah istiftah, tertinggal ta'awuz, tertinggal apa segala surah-surah, tak kisah. Maksudnya rupa ibadat tu dah sempurna, dah jadi dah. Jadi kalau tertinggal doa iftitah dan surah, fatarkuhuma, meninggalkan kedua-duanya, la yu'athiru, tidak memberi kesan. Kerana annal qiyama, sesungguhnya berdiri tadi, berdiri tegak rakaat pertama kedua tu, sara ma'muran, telah dihidupkan, bil fatihati, dengan membaca Fatihah, wa mumayyasan, dan telah dibezakan, anil adati, daripada kebiasaan, biha, dengan sebab ada Fatihah tadi. Jadi sebab itulah Fatihah tadi dianggap sebagai rukun, kerana dia adalah satu-satunya bacaan yang akan menjadikan berdiri bukan adat. Sebab kalau tak ada Fatihah, orang memang berdiri je, beli barang pun berdiri, pergi kedai pun berdiri. Jadi apakah nak membezakan berdiri ibadat dengan berdiri biasa? Maka diwajibkan baca Fatihah di dalam. Nah, kalau berdiri baca Fatihah, kita faham ini bukan berdiri biasa. Ini ialah berdiri ibadat yang namanya semayang. Wa kazalika, begitulah. Ad-du'a'u, berdoa. Fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Maksudnya sebelum kita bagi salam tu kan ada doa. Dan itu kalau tertinggal pun tak apa, sebab tasyahud dah ada. Wal qunut, dan begitu juga bacaan kunut tu sendiri semasa i'tidal akhir subuh tadi. Ab'adu ma, amat jauh sekali. Yujbaru, ditampal, bis sujudi, dengan sujud. Maksud kalau ikut kaedah tadi, sebab kita memang dah berdiri dah. Dan kita memang dah duduk dah. Tasyahud akhir tu memang dah tengah duduk pun, nak baca doa banyak-banyak mana pun tak apa. Maksudnya ibadat telah nyata dengan tasyahud dan seumpamanya. Berdiri tadi tu, semata-mata berdiri antara rukuk dengan sujud tadi tu, itulah berdiri yang bukan adat. Sebab tak ada orang berdiri tengah-tengah macam tu sebagai adatnya. Tetapi sekarang timbul soalan, kenapa pula kalau kunut tadi tertinggal kena sujud sawi? Ni Imam Ghazali nak jawab lah. Walakin syuri'a maddul i'tidal, memanjangkan i'tidal, fis subhi, pada ketika subuh, li ajlihi, kerana kunut. Fakana, maka ia seolah-olah, panjangkan i'tidal tadi tu, kamaddi, seperti kita memanjangkan, jalsatil istirahah, duduk rehat. Iz, kerana, sarat, jadilah, duduk istirahat tu, bil mad, dengan dipanjangkan, ma'at tasyahud, berserta membaca tasyahud, jilsatan, dia jadi satu duduk yang baru, li tasyahudil awwali, bagi tasyahud awal. Macam ni maksudnya, jalsah istirahah, kalau kita tinggal, tak perlu sujud sawi. Tapi Imam Ghazali nak bagi tahu, semasa rakaat kedua, jalsah istirahah tu kita panjangkan, maka dia jadi apa? Tasyahud awal. Okay, jadi sekarang, semata-mata ibadat, apabila dipanjangkan, seperti tasyahud awal, maka dia tadi mendatangkan bentuk yang baru di dalam semayang.
Apabila tertinggal jalsah duduk tasyahud awal, maka kita dituntut sujud sawi. Jadi begitu juga Imam Ghazali nak beritahu, semasa kita berdiri i'tidal tu sememangnya berdiri dalam semayang untuk memisahkan antara rukuk dengan sujud. Tapi apabila kita panjangkan i'tidal tadi tu, dia sama seperti memanjangkan jalsah istirahah. Apabila panjangkan jalsah istirahah, jadi tasyahud awal tertinggal kena sujud sawi. Begitu juga dia kata i'tidal, apabila kamu panjangkan untuk bacaan kunut, sekiranya tertinggal juga, maka dia perlu kepada sujud sawi. Jadi fabaqiya haza. Jadi apabila kita dah panjangkan i'tidal, baqiya haza, maka jadilah berdiri tadi tu qiyaman mamdudan. Berdiri yang dipanjangkan. Macam duduk tadi lah, duduk yang dipanjangkan. Mu'tadan, seperti adat manusia. Maksud berdiri lama itulah adat manusia. Duduk lama itu pun adat manusia. Okay. Berdiri sebagai adat, duduk sebagai adat tanpa zikir yang wajib. Sebab tasyahud awal dia tak ada zikir wajib. I'tidal tu pun dia tak ada zikir wajib. Laisa fihi zikrun wajibun, tiada di dalamnya zikir yang wajib. Maka apabila tak ada zikir yang wajib, maka sekiranya tertinggal, maka dituntut ke atas seseorang tadi sujud sahwi. Untuk mengelakkan berdiri yang panjang tadi dianggap sebagai adat. Dan nak mengelakkan duduk tasyahud awal apabila dipanjangkan tadi, dia sama dengan duduk yang dianggap sebagai adat. Jadi bacaan tadi tu, bacaan kunut dan bacaan tasyahud awal dianggap sebagai bacaan yang penting untuk menukarkan berdiri biasa kepada ibadat. Untuk menukarkan duduk biasa kepada ibadat. Jadi apabila tinggal, maka dituntut sujud sawi. Seolah-olah macam fardu dah kalau kamu tinggal tadi. Jadi penulis kata, wafil mamdud, apabila aku sebut kalimat mamdud tadi, ihtirazun, untuk mengecualikan an ghairi subhi, daripada selain daripada subuh. Maknanya berdiri i'tidal yang dipanjangkan hanya subuh saja untuk baca kunutnya. Wa fi khuluwihi, dan pada kosongnya berdiri i'tidal tersebut, an zikrin wajibin, daripada zikir yang wajib, ihtirazun, aku nak kecualikan an aslil qiyami fi salat, daripada asal berdiri di dalam semayang. Maknanya berdiri yang asal di dalam semayang ialah qiyam. Qiyam tu, tapi qiyam dia berbeza dengan adat. Sebab qiyam dah ada apa dia? Bacaan surah Fatihah. Jadi qiyam kita tak akan keliru antara qiyam semayang dengan qiyam biasa sebab dah ada bacaan fardu iaitu Fatihah. Yang akan keliru ni ialah baca kunut tu. Berdiri panjang. Sebab apa panjang ni? Baca kunut. Habis tiba-tiba kalau kunut tertinggal, maka kenapa pula berdiri ni? Maka kenalah sujud sawi. Sebab bacaan kunut dia seolah-olah fardu. Untuk menukarkan berdiri adat kepada berdiri fardu. Dan apabila kita tinggal kunut tadi, maka berat sangat tinggal ni. Maka kamu kena tampal ataupun baiki semula semayang kamu dengan sujud sawi. Summa qala al-muallif fa in qulta tamyizun 'an al-fara'id ma'qul wallahu ta'ala alam. Jadi sekiranya ada rezeki ni kita sambunglah beberapa persoalan yang dibawa oleh Imam Ghazali. Jadi kalau orang tanya kepada kita, kenapakah kunut dan tasyahud awal sekiranya tertinggal kena sujud sawi? Apa nak jawab? Jawapannya kerana bacaan kunut dan bacaan tasyahud awal amat penting dalam mengubah berdiri tersebut daripada berdiri adat kepada berdiri ibadat. Begitu juga bacaan tasyahud awal tadi amat penting dalam mengubah duduk adat kepada duduk ibadat. Jadi sekiranya tertinggal, kamu seolah-olah meninggalkan rukun. Seolah-olah macam tertinggal satu rukun yang besar yang nak mengubah perbuatan-perbuatan adat kepada ibadat, maka dituntut sujud sawi. Jadi difaham juga daripada situ, mengapa Fatihah tadi rukun? Sebab bacaan Fatihah lah yang nak mengubah berdiri daripada adat kepada ibadat. Kalau tak ada bacaan Fatihah, orang berdiri je.
Begitu juga berdiri biasa, adat. Begitu juga tasyahud akhir. Orang duduk ni tiap-tiap hari duduk, makan pun duduk, sembang pun duduk. Jadi apa yang nak jadikan duduk tasyahud akhir tadi ialah ibadat. Ialah pembacaan tasyahud tadi. Jadi bacaan tasyahud dan bacaan selawat tu dihukumkan fardu untuk mengubah duduk adat kepada duduk ibadat. Kenapa pula tak difardukan ketika rukuk dan sujud? Sebab rukuk dan sujud itu bukan adat. Itu bukan perbuatan adat manusia. Kerana orang tak ada tiba-tiba rukuk tengah jalan, tak ada. Jadi disebabkan rukuk dan sujud bukan perbuatan adat, maka tak perlu pun kepada bacaan yang wajib. Sebab perbuatan itu sendiri ialah ibadat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu kesimpulan daripada beberapa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali tadi. Wallahu ta'ala alam.